Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada muka surat fasal ketiga, muka surat 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan para ahli suluk mestilah bersungguh-sungguh menjaga hatinya dari penyakit was-was, angan-angan dan lintasan yang meragukan. Perlu dibina di pintu itu sebuah benteng yang mendindingi penyakit-penyakit itu. Seandainya penyakit-penyakit itu menembusi dinding jiwa insan, maka akan rosaklah ia dan lebih sulitlah pula untuk memulihkannya. Mestilah bersungguh-sungguh memeliharanya sebagai tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia menjadi cenderung kepada syahwat dunia, seumpama penyakit dengki, khianat, penipuan, buruk sangka terhadap sesama muslim. Harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka, bersikap penyayang, pengasih dan menganggap mereka sentiasa dalam kebaikan. Kasihanilah mereka seperti mengasihani diri sendiri, serta tanamlah perasaan benci terhadap keburukan yang menimpa mereka seperti bencinya kita jika tertimpa diri kita sendiri. Perlu juga kita fahami bahawa hati itu juga memiliki dosa, bahkan dosanya lebih kotor dan buruk dari dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Kerana cinta kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna kecuali hati itu dibersihkan dari segala macam penyakit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih, kita diizinkan, kita diberi taufik untuk berkumpul dan hadir pada majlis ilmu yang mana diharapkan ilmu yang kita akan dapat ini dapat mendatangkan manfaat buat diri kita, buat diri ahli keluarga kita, anak-anak kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amnya di dunia, dan juga akan mendatangkan manfaat buat kita di akhirat, di barzakh dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan, ataupun pada pengajian dalam kitab Adab Sulukul Murid, yang pertama-tamanya kita membahaskan tentang iradah, keinginan, kehendak hati. Sama ada seseorang itu menghendaki kepada dunia dan ataupun akhirah, dan apa yang dimaksudkan dengan keburukan ataupun kehinaan dunia yang apabila seseorang itu mengkehendaki daripadanya, ianya akan dicela ataupun menjadi asbab keburukan dan kebinasaan buat seseorang itu. Dan kemudian kita bahaskan tentang al-ba'ith, iaitu sesuatu pendorong, sesuatu perkara yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati, sehingga perkara tersebut akan memberikan semangat kepada tuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat keputusan untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan perkara yang pertama, syarat yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang yang ingin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bertaubat dan untuk memperbaiki dan menyempurnakan taubatnya,
menyempurnakan segala syarat-syarat taubat. Dan selepas seseorang itu sempurna bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang harus dijaga adalah hatinya. Perkara yang pertama yang harus dijaga adalah hatinya. Dan kita sebutkan bahawa perkara yang pertama daripada menjaga hati daripada kotoran adalah untuk menutup daripada pintu-pintu ataupun tingkap-tingkap yang mana melaluinya akan datang kotoran ke dalam hati ataupun rumah tersebut. Dan kita sebutkan bahawa pintu ataupun tingkap yang daripadanya masuk kotoran-kotoran ke dalam rumah ataupun ke dalam hati seseorang itu ada terbahagi kepada dua. Satu, pintu-pintu ataupun tingkap-tingkap yang dapat dilihat, dan satu lagi pintu-pintu dan tingkap-tingkap yang tidak dilihat. Dan kita sebutkan kenapa perlu untuk bersungguh-sungguh memelihara daripada hati adalah kerana ia merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kebersihan hati maka itulah asas untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pengajian yang lalu kita sebutkan bahawa penting untuk kita menjaga daripada penglihatan kita. Penting untuk kita menjaga daripada tubuh badan kita ini, kerana tubuh badan ini ataupun anggota-anggota tubuh badan ini merupakan pintu kepada hati. Dan pintu utama kepada hati merupakan mata, telinga dan mulut. Dan ketiga-tiga pintu ini merupakan pintu yang dapat dilihat, pintu yang terbuka yang dapat dilihat, yang kita dapat lihat, yang akan masuk ke dalam hati. Dan tidak mungkin hati itu akan menjadi bersih kecuali ketiga-tiga anggota ini, mata, telinga dan mulut ini dijaga, dikawal, kita muraqabah, yakni kita memastikan, kita mengawasinya agar supaya tidak membiarkan apa-apa sahaja yang berada di hadapannya untuk masuk ke dalamnya. Jadi pada pengajian yang lalu kita sebutkan tentang apa yang perlu dipelihara, apa yang kita perlu pelihara mata kita ini daripada melihat. Yang pertama kita sebutkan perlu dijaga mata ini daripada memandang daripada perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu memelihara mata ini daripada melihat daripada perkara-perkara dunia, sehingga jangan sampai kita memandang dunia ini dengan ta'zim, dengan melihatnya sebagai satu perkara yang hebat, yang agung, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghina daripada dunia ataupun tidak memandang, tidak mengambil kisah terhadap dunia semenjak ataupun selepas Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ini selepas Allah menciptakan dunia, sudah lagi tidak diambil indah daripada perkara dunia. Yakni kalau Allah tidak mengagungkan dunia, maka kita yang mengagungkan Allah, yang mengaku menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak layak untuk mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sebutkan bahawa yang ketiga, hendaklah kita menjaga mata kita ini daripada melihat, memandang rendah kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebutkan mana-mana makhluk Allah, bukan hanya memandang rendah kepada orang Islam, bahkan mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, baik haiwan, baik apa-apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kecintaan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk memandang rendah kepada mana-mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba sani' ahabba sun'atah. Barang siapa yang sayang kepada pencipta, suka kepada pencipta, maka dia akan suka juga setiap daripada ciptaan pencipta tersebut. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan, yakni kita telah membuat keputusan untuk meninggalkan daripada melihat daripada perkara-perkara yang haram. Yakni kita tahu kita ingin mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat keputusan untuk meninggalkan daripada melihat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang jiwa kita ini
mengajak kita untuk melihat ataupun mengajak kita daripada memandang perkara-perkara tersebut ataupun memandang dengan keadaan yang disebutkan tadi, iaitu dengan mengagungkan dunia ataupun merendahkan orang lain dan sebagainya. Akan tetapi pilihan itu berada bersama kita. Sama ada kita ingin mengikut daripada hawa nafsu, ingin mendapatkan kelazatan yang sementara, yang mana akibat dia adalah azab ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita mampu untuk menahan diri kita daripada memandang daripada perkara-perkara tersebut sehingga kita akan diberikan cahaya di dalam hati kita. Dan Nabi SAW telah memberi khabar gembira bagi mereka-mereka yang menguatkan dirinya untuk menahan hawa nafsunya daripada melihat dengan pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang menundukkan pandangannya kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan kelazatan iman yang dapat dirasakan di dalam hatinya sewaktu beribadah. Maka apabila kita merasa berat untuk meninggalkan daripada perkara-perkara yang haram, daripada penglihatan-penglihatan yang haram, maka kita ingatkan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Dan kalau kita diuji untuk memandang daripada perkara-perkara dunia itu dengan bi'aini ta'zim, dengan mengagungkan perkara dunia. Katalah kita ni suka daripada kecantikan rumah, ataupun rumah-rumah yang cantik kita suka, ataupun kereta-kereta yang cantik kita suka. Jadi bila kita tengok perkara yang kita suka tu, kita akan jadi macam kagum dan sebagainya. Maka kita ingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan di akhirah. Maka dengan itu kita mengingatkan diri kita, cantik mana pun perkara dunia, cantik mana pun perkara-perkara yang kita suka daripada perkara-perkara dunia, baik daripada rumahnya, baik daripada keretanya, baik daripada perhiasannya dan sebagainya, maka ini merupakan satu perkara yang sementara dan ianya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Tidak ada suatu negeri ataupun perkampungan pun kecuali sebelum datangnya hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana tempat di dunia ini, cantik mana pun, kecuali ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum hari kiamat. Dan negara ataupun negeri yang terakhir yang akan dihancurkan adalah kota Madinah. La ilaha illallah. Naam. Naam, dan kita sebutkan bahawa kita tidak akan melihat kepada orang-orang ataupun mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan rendah. Sama ada orang ini orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang iaitu dosa-dosa besar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pengakhiran seseorang itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sahaja orang itu bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka dia menjadi, ataupun beberapa minit selepas kita melihat orang tersebut yang melakukan dosa, mungkin selepas itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sempurna, sehingga dia dijadikan daripada salah seorang kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waliyadzubillah, mungkin orang yang melihat dengan pandangan yang hina itu, walaupun dia orang alim, seperti kisah yang telah kita sebutkan tentang Abid Bani Israel, disebabkan pandangan dia memandang orang lain dengan pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diubah keadaannya sehingga menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian begitu juga kita dah sebutkan tentang mata, berbaki untuk kita perbahaskan tentang pintu-pintu yang masuk ke dalam telinga, pintu terbuka yang masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati, iaitu telinga dan juga mulut. Yang mana telinga dan mulut ini mereka seakan-akan mempunyai kesamaan dalam sesuatu perkara, iaitu perkara yang dicakapkan seseorang akan didengar oleh orang lain, dan perkara yang dicakapkan oleh orang lain akan didengar pula oleh orang lain. Maka apa-apa yang haram untuk diperkatakan, begitu juga ianya akan menjadi haram untuk didengar. Apa-apa yang haram untuk diperkatakan, ianya juga haram untuk didengar. Maka telinga dan lidah ni dia ada persamaan. Maka perkara-perkara yang haram, antara perkara-perkara yang haram yang
perlu untuk ditinggalkan adalah berdusta. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beriman itu tidak akan berdusta. Seorang yang beriman, sifat dia tidak berdusta. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan perkara dusta ini, al-kadzib, dia akan menyebabkan kegelapan hati dan menyebabkan al-fujur, menyebabkan dosa, dan dosa itu akan menarik seseorang ke dalam api neraka, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Naam, seperti mana haram untuk kita berdosa, begitu juga haram untuk kita mendengar daripada perkara-perkara yang dusta. Dan juga kita tak boleh juga menerima daripada perkara-perkara yang dusta yang diperkatakan. Antara perkara yang haram untuk diperkatakan juga adalah ghibah, iaitu mengumpat. Apa itu mengumpat? Zikraka akhaka bima yakrah, menyebut sesuatu perkara tentang saudara kamu yang mana kalau dia tahu, dia tak suka. Zikra akhaka bima yakrah, iaitu apa-apa yang ini dengan keadaan benar, yang ini memang betul ianya ada pada sifat orang tersebut, tapi kalau bukan hanya pada sifat, apa-apa perkara yang terkait dengan orang tersebut, kalau kita sebutkan dia akan tak suka, maka itu dikira ghibah. Disebutkan di belakangnya dia tak suka, dia akan dikira sebagai ghibah. Naam. Adapun kalau kita menyebutkan sesuatu perkara yang mana ianya merupakan fitnah ataupun satu dustaan, maka itu lebih teruk daripada ghibah. Ianya lebih teruk daripada ghibah. Dan ghibah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iaitu orang yang mengumpat orang lain seakan-akan dia memakan daging mentah saudaranya yang telah meninggal dunia, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka seseorang yang mengaku bahawa dirinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan suka untuk memakan daripada daging mentah daripada saudaranya yang lain. Jadi kita membuat keputusan untuk tidak mengumpat, tidak berdusta, dan kita juga tidak mendengar daripada perkara-perkara yang dusta ataupun yang tipu, dan juga tidak mendengar daripada perkara-perkara yang ghibah. Ini kalau orang lain bercakap tentang ghibah, ini kalau boleh kita tak nak dengar. Kalaupun kita terdengar, kita tidak berikan perhatian dan kita tidak membenarkannya. Kun sama'an lil ghibah takun syarikan lil mughtab. Kerana apa? Kerana orang yang mendengar daripada umpatan itu, dia juga mengambil bahagian daripada dosa umpatan tersebut. Iaitu orang yang mencakap tu dapat dosa, orang yang mendengar pun juga dapat dosa daripada umpatan tersebut. Yang mana apabila melakukan dosa, iaitu seperti mengumpat dan sebagainya, akan menggelapkan hati. Tadi kita cakap bagaimana untuk nak menutup pintu-pintu yang akan mendatangkan kegelapan, kotoran kepada hati. Hati kita ni merupakan satu anggota yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan daripada hamba-hambanya dijadikan hati ini sebagai tempat pembuangan sampah. Ini apa-apa orang nak campak, kita terima. Ini kalau orang datang depan rumah kita untuk nak campak sampah, sudah pasti kita tidak akan terima. Sebab apa? Sebab ia akan mengotorkan rumah kita, akan mendatangkan bau busuk dekat kawasan rumah kita dan sebagainya. Jadi kenapa bila orang datang kepada kita nak mengumpat, kemudian kita terima, kita tak nak jaga hati dia, kita tak nak dia terasa, tak nak dia cakap kita ni ni bajet power dan sebagainya. Ini bila orang nak mengumpat, orang nak bercakap perkara-perkara yang dusta dan sebagainya, kita jangan biarkan dia menyampak, yakni meletakkan kotoran tersebut di dalam hati kita. Na'am, au tulqi ilaihi dunya au sakhin fiha, ataupun jangan sampai kita masukkan kecintaan dunia itu, mencampakkan kotoran dunia di dalam hati kita. Na'am, ataupun apa-apa perkara kotor ke dalam hati kita. Sun udhunak au an tastami' au ila fuhshin minal qaul. Maka hendaklah kita menjaga daripada telinga kita daripada mengucapkan daripada perkara-perkara yang kotor. Jaga mulut dan jaga telinga daripada mengucapkan daripada perkara-perkara yang kotor. Jaga telinga dan jaga mulut daripada umpatan. Jaga telinga, jaga mulut daripada namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah iaitu kita membawa cerita seseorang dengan niat untuk biar orang bergaduh. Kita dengar si Fulan A cakap macam ni tentang Fulan B, kita pula cakap dekat Fulan B apa yang dikatakan oleh Fulan A. Ini kalaupun orang yang A ni cakap benda buruk tentang orang B, kita jangan sampaikan. Tapi kita nak sampaikan supaya dua mereka bergaduh. Suka tengok orang bergaduh. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Naam. Seorang alim mengatakan bahawa dia mendengar datuk dia ataupun datuk dia seorang yang saleh. Dia kata kalau ada orang datang kepada datuk dia dan menyampaikan umpatan orang lain ataupun menyampaikan perkara-perkara buruk yang orang lain cakap terhadap datuk dia, maka datuknya akan mengatakan kepada orang tersebut, ama tastahi, tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu malu atas diri kamu sendiri? Kamu ini mengumpat ataupun kamu ini mencela aku di hadapan muka aku. Maka orang ni akan mengatakan, lah, aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang lain, aku tak mencaci kamu. Tapi orang salih ni mengatakan bahawa aku tak dengar dia mencaci aku, aku tak dengar directly daripada dia apa perkara buruk yang dia cakap tentang aku. Akan tetapi sekarang ni aku dengar perkara-perkara buruk itu daripada mulut kamu. Maka pada hakikatnya kamulah yang mengatakan perkara-perkara buruk itu kepada aku. Ni orang-orang saleh, mereka berpandangan jauh. Ini dia tahu apakah perkara-perkara yang baik untuk didengar, apakah perkara-perkara yang baik yang perlu ditinggalkan, perkara-perkara buruk yang perlu ditinggalkan. Maka kalau ada cerita-cerita buruk, apabila ada orang membawang tentang perkara-perkara yang buruk dan sebagainya, maka kita tidak menerima daripada cerita buruk yang disampaikan daripada orang tersebut, dan juga kita tak sampaikan kepada orang lain. Orang dah sampaikan, lepas tu kita pula pergi sampaikan kepada orang lain. Hendaklah kita jaga, pelihara tubuh badan kita ini daripada ada kotoran ataupun ada kegelapan. Disebutkan bahawa kesan daripada mengadu domba, kesan daripada mengadu domba ini akan datang kebencian kepada orang lain. Kesan kegelapan hati kerana mengadu domba, kerana namimah ini akan mendatangkan kebencian kepada orang lain. Dan kegelapan yang datang daripada mengumpat pula adalah kita akan memandang rendah kepada orang lain dan kita akan berburuk sangka dengan orang lain. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka kedua-dua kotoran ataupun kegelapan ini perlu untuk kita buang, supaya kita tak ada benci orang lain, supaya kita tidak ada buruk sangka kepada orang lain. Dan terkadang pergaduhan yang berlaku di antara keluarga adalah kerana suka menyampaikan. Yang si adik ni cakap kepada yang si abang ni cakap kepada ahli keluarga yang lain dan sebagainya. Tapi ianya akan menyebabkan sakit hati di antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan perpisahan ataupun yang menyebabkan kerenggangan di antara ahli keluarga. Maka hendaklah kita menjaga hati kita, menjaga lidah kita dan menjaga telinga kita daripada mendengar daripada perkara-perkara yang mendatangkan kotoran kepada hati. Naam. Jadi kita telah sebutkan 3 perkara yang mendatangkan kegelapan dalam hati. Yang pertama tadi pandangan, yang kedua telinga, dan yang ketiga itu adalah mulut. Dan mulut juga ada perkara yang perlu dijaga selain dari yang akan mendatangkan kesan yang buruk kepada hati, kesan yang negatif kepada hati. Apa dia? Iaitu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menjaga mulutnya ini daripada memakan daripada perkara-perkara yang haram. Iaitu perlu memastikan bahawa lidahnya, mulutnya tidak berkata perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jangan masukkan ke dalam mulutnya ini perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dikatakan bahawa memakan makanan yang haram ini kesannya lebih cepat dan lebih teruk daripada mengatakan daripada perkara-perkara yang haram. Iaitu kesan terhadap hati itu adalah lebih kuat kesannya apabila memakan daripada perkara-perkara yang haram. Disebutkan dalam riwayat ataupun disebutkan bahawa man akalal halal ata'at jawarihuhu wa in aba. Barang siapa yang makan daripada perkara yang halal, daripada makanan yang halal, maka tubuh badannya akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa memakan daripada makanan yang haram ataupun daripada rezeki yang haram, maka tubuh badannya akan enggan untuk mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun pada hakikatnya dia tak nak mengingkari, melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita benar-benar menjaga daripada mulut kita ini, daripada memakan daripada makanan-makanan yang syubhah ataupun daripada rezeki yang syubhah atau makanan yang haram ataupun rezeki yang datang daripada perkara yang haram. La ilaha illallah. Jadi antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah riba.
antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba, maka hendaklah seseorang itu meninggalkan daripada makan ataupun mengambil daripada riba. Yabhath an fatwa. Kadang-kadang orang nak membenarkan daripada riba itu, dia cari fatwa sana, dia cari fatwa sini yang membenarkan riba. Begitu juga perkara yang perlu kita tinggalkan adalah rasuah. Jangan sampai kita mengambil ataupun memberi kepada rasuah, kerana orang yang mengambil ataupun memberi rasuah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita mengambil daripada harta-harta yang dicuri dan sebagainya. Itu juga akan mendatangkan kegelapan di dalam hati. Sebagai contoh, apakah contoh? Iaitu mengambil daripada harta yang haram. Sebagai contoh, dekat tempat kerja sepatutnya ada kenaikan pangkat, ada kenaikan pangkat, ada jawatan kosong untuk dinaikkan pangkat. Jadi A dengan B ni, dua-dua ni ada peluang untuk dinaikkan pangkat. Akan tetapi A dinaikkan pangkat bukan kerana dia layak, akan tetapi dia dinaikkan pangkat kerana dia memberi rasuah kepada bos dia agar supaya dinaikkan pangkat. Maka dia membuat salah kerana memberi rasuah, ataupun dia membuat salah kerana dia menodai ataupun dia menghasut bos dia tu agar supaya dia dinaikkan pangkat, sedangkan orang lain itu lebih layak untuk dinaikkan pangkat. Maka gaji yang didapat daripada dinaikkan pangkat dengan cara yang salah itu dikira sebagai gaji yang haram, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka gaji yang didapat itu adalah gaji yang haram. Kenaikan pangkat itu merupakan kenaikan pangkat yang haram, wahakadha. Dan perkara-perkara yang haram seperti yang kita sebutkan akan mendatangkan kegelapan kepada hati. Maka jangan sampai kita reda untuk mendapat harta daripada sumber yang haram. Qul ma syi'ta famithla ma ta'kul ta'mal. Disebutkan bahawa makanlah apa-apa yang kau kehendaki, kerana apa yang kamu makan itulah akan menjadi amalan kamu. Maka berjaga-jaga daripada apa yang kita makan, kerana makanan itu akan menjadi asbab tenaga untuk amalan kita. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bersifat wara' dalam setiap suapan yang dimasukkan ke dalam badannya, yang dimasukkan ke dalam mulut isterinya, yang disuapkan ke dalam mulut anak-anaknya. Hendaklah dia pastikan itu merupakan satu ibadah, ataupun asas amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan makan makanan yang halal. La ilaha illallah. Zaman dahulu orang-orang yang jujur benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan tanda ataupun menjadikan neraca kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan makanan halal yang mereka makan, berdasarkan pakaian yang halal yang mereka pakai, berdasarkan daripada rumah dan tempat tinggal yang mereka diami. Akan tetapi apakah yang menyebabkan seseorang itu membenarkan ataupun reda untuk makan daripada makanan yang haram? Apakah yang menyebabkan dia reda untuk memakai daripada pakaian-pakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dibeli dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menyebabkan dia reda untuk duduk, untuk mendiami rumah yang dibina daripada rezeki yang haram, waliyadzubillahi tabaraka wa taala, ataupun naik kereta dibeli dengan wang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sebab dia? Sebab dia adalah yang terkait dengan hati. Hati dia ni cinta kepada dunia. Hati dia ni bersifat tamak, bersifat rakus untuk memuaskan hawa nafsunya itu terhadap perkara-perkara dunia. Maka hati kita ni yang mulia ini hendaklah kita peliharanya daripada kerakusannya, pelihara daripada ketamakannya, pelihara daripada kecintaan terhadap dunia. La ilaha illallah. Dan apabila kita mengetahui kelemahan di dalam hati kita ini, kecintaan terhadap dunia, kecenderungan terhadap dunia, maka kita perlu melakukan sesuatu perkara untuk mengubatinya. Kita perlu untuk mengubatinya dan untuk memperbaikinya, sehingga kita tidak hancur kerana mengikuti daripada hawa nafsu. Kadang-kadang orang apabila ingin mengambil daripada sesuatu harta yang tidak boleh, mereka guna alasan apa? Yang guna alasan istafti qalbak, tanya hati kamu. Kalau walaupun orang lain kata wa in aftauk, walaupun orang bagi fatwa macam ni, maksudnya cara orang faham iaitu kalaupun orang mengatakan itu salah, tapi selagi mana hati tu rasa okey, khalas ambil.
Itu bukan cara yang betul untuk memahami daripada hadis istafti qalbak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanyalah hati kamu, mintalah fatwa daripada hati kamu apa yang hati kamu rasa. Yang dimaksudkan dengan istafti qalbak, iaitu apabila seorang alim itu mengatakan ianya haram. Apabila seorang alim itu mengatakan haram, kemudian dia pergi kepada orang lain, ataupun haram, la yajuz lak akhudhuh itma'anna qalbi li fatwa hadhihi. Yang ini patutnya kalau seorang alim itu dah mengatakan ianya haram, maka khalas kita dengar apa yang dicakapkan oleh mufti tersebut ataupun orang alim tersebut. Akan tetapi kadang-kadang dia akan bertanya dengan seorang demi seorang orang alim sehingga dia mendapat jawapan yang sama dengan apa yang dia nak, yang dia kehendaki. Ana qalbi kan mutmain istafti. Sehinggalah dia dapat jumpa orang alim yang memberikan fatwa yang sama dengan apa yang dia kehendaki. Ini bukan cara yang benar untuk memahami hadis ini. Cara yang benar untuk memahami hadis ini adalah istafti qalbak ini tempat digunakan untuk sifat wara'. Maksudnya apa? Kalaupun ada orang yang mengatakan sesuatu perkara yang kita soalkan itu adalah halal, akan tetapi hati kita rasa was-was, rasa ragu-ragu sama ada boleh ataupun tak boleh. Di sini kita tanya, kita ikut bisikan hati ataupun gerakan hati. Walaupun semua orang mengatakan ianya boleh, ianya harus, ianya halal dan sebagainya, akan tetapi hati kita rasa tak sedap. Yang ni tempat makan ni okey halal, ada sijil halal apa semua, tapi hati kita rasa macam tak rasa senang untuk nak makan di tempat tu. Maka di sini datangnya ihtiyat, ataupun di sini datangnya kegunaan hadis ini istafti qalbak. Kat situ kita ikut gerakan hati kita. Walaupun tempat tu halal, nampak ada logo halal dan sebagainya, tapi hati kita rasa macam tak nak untuk makan daripada perkara tersebut ataupun tak nak makan daripada tempat tersebut, maka di situ digunakan hadis ini istafti qalbak. La ilaha illallah, untuk mengelakkan kita daripada perkara-perkara syubhat dan daripada perkara-perkara yang haram. Akan tetapi ramai orang yang menggunakan hadis istafti qalbak ini, iaitu apabila semua perkara yang dikatakan itu tidak boleh ataupun tidak halal, dekat situ dia kata, oh tapi hati aku rasa okey untuk makan. Maksudnya hadis ini digunakan untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu perkara dan bukan untuk memberi kebenaran untuk melakukan sesuatu perkara. Wahakadha. Maka hati ini hendaklah dijaga. Hati ini hendaklah dijaga dan perlu untuk diberikan pengawasan daripada dimasuki oleh perkara-perkara yang akan menggelapkan hati kita. Manfad al-luqmah allati ta'kulha. Antaranya adalah jangan sampai kita makan daripada perkara-perkara yang syubhat ataupun yang haram, masuk dalam tubuh badan kita perkara-perkara syubhat dan haram. Dan disebabkan itu banyak hadis dan banyak riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang mana menganjurkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan penat kerana berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Barang siapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan penat kerana berusaha mencari rezeki yang halal, yakni dia gunakan tulang empat kerat dia ataupun digunakan akal fikiran dia ataupun digunakan kemahiran dia untuk mencari rezeki yang halal, maka dia akan tidur, dia akan bermalam dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana seharian dia berpenat lelah itu untuk mencari rezeki yang halal untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat bi annal abda idza kharaja mutawajjihan fi talabil halal, seorang hamba yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap peluh yang keluar daripada tubuh badannya, iaitu setiap peluh yang keluar daripada tubuh badannya akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat lain bahawa barang siapa yang keluar untuk mencari rezeki yang halal akan dianggap sebagai mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, orang yang berjaga-jaga untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal dan meninggalkan daripada segala perkara yang haram, maka dia akan dinaikkan darjatnya kepada darjat orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di zaman dulu
kalau ibu-ibu ataupun wanita-wanita mereka akan berpesan kepada suaminya, di pagi hari sebelum mereka keluar bekerja dengan mengatakan, wahai suamiku, yakni kami dapat bersabar dengan kelaparan, kami dapat bersabar dengan yakni berpakaian sederhana apa yang termampu, kami dapat bersabar daripada duduk di rumah yakni sekadarnya mengikut kemampuan, akan tetapi kami tidak dapat bersabar akan kepanasan di api neraka, untuk mengingatkan kepada suami mereka itu agar supaya tidak kembali ke rumah kecuali dengan rezeki yang halal. Wahakadha, ini merupakan tarbiyah orang-orang saleh, sehingga iaitu dengan makan daripada perkara yang halal. Dan ini datang dalam banyak kisah orang-orang saleh. Antaranya disebutkan ayahnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, seorang peniaga, seorang yang berniaga dan seorang yang duduk di dalam majlisnya Abdullah bin Mubarak. Maka ayahnya Imam Bukhari mengatakan, ataupun ayahnya mengatakan bahawa sewaktu dia meninggal dunia, iaitu tidak ada satu sen pun duit yang masuk dalam perniagaannya kecuali yang halal, iaitu punya mereka berjaga-jaga tentang rezekinya, sehingga datanglah daripada asbab keberkatan rezeki dan rezeki yang halal itu, maka keluarlah ulama-ulama yang hebat seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Begitu juga salah seorang daripada guru kami yang baru meninggal dunia, Syekh Taha bin Yusuf Karan, beliau mengatakan kepada kami dulu, saya masa kecil, dulu bank-bank dekat South Africa tak ada bank Islam dan sebagainya, tak ada bank yang semuanya bank akan ada interest ataupun akan ada daripada ini bonus daripada bank. Maka setiap akhir bulan ibunya akan bawa dia pergi bank untuk keluarkan duit itu dan diberikan kepada tempat yang sepatutnya. Wahakadha, dididik, ditarbiah sehingga apabila besar menjadi seorang yang hafiz Al-Quran, yang ingat Al-Quran, yang memahami daripada isi kandungan Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, yang melindungi daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW, kerana keprihatinan mereka terhadap harta yang masuk ke dalam rumah mereka. Mereka enggan untuk membenarkan perkara-perkara yang syubhat ataupun perkara-perkara yang haram daripada memasuki rumah mereka. Wahakadha, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita taufik, tidak mengingin daripada perkara-perkara dunia yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin melihat apa-apa perkara yang kotor itu memasuki rumah kita, apatah lagi memasuki daripada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Disebabkan itu disebutkan dalam riwayat bahawa meninggalkan satu dirham yang syubha itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menginfakkan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan, mengeluarkan, mengelakkan satu dirham yang syubhah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menginfakkan 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita memberikan persiapan kepada peperangan, yang mana sekarang ni kebanyakan manusia ingatkan, khalas, yang penting aku belanjakan harta itu di jalan kebaikan. Sehingga setiap orang sekarang ni bersifat materialistik. Kebaikan itu dianggap daripada segi material. Tidak ada material, tak ada kebaikan. Yakni antara hubungan suami dan isteri, ataupun hubungan antara ibu dan anak, ataupun ayah dengan anak dan sebagainya, iaitu dianggap sesuatu kebaikan itu berdasarkan daripada material. Sedangkan orang yang hatta sampai orang-orang yang belajar agama ataupun orang-orang yang iaitu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja-kerja agama, terkadang hatta fikiran mereka pun berdasarkan materialistik, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Kadang-kadang bila kita fikir, kalau aku dapat buat satu projek ini dan sebagainya, aku dapat menginfakkan duit itu, ataupun aku akan infak, katalah aku dapat satu projek, satu job itu, maka aku nak infakkan daripada projek itu sebahagian amount untuk orang-orang fuqara. Perlu kita tanya sebelum kita mulakan daripada projek tersebut, ataupun kita menerima daripada projek tersebut, adakah perkara ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah cara untuk kita dapatkan projek itu, ataupun adakah cara kita menjalankan projek itu dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Kerana kalau ianya tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kita meninggalkan daripada memberikan
ataupun berniat untuk memberikan orang-orang fakir miskin itu daripada duit yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mempunyai syubhat di dalamnya. Alla ta'khudha alla taslukha la ta'ti bil haram litut'im fuqara. Jangan kamu datang dengan duit yang syubhah, dengan duit yang haram untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Kerana orang fakir miskin ini mempunyai Allah, mempunyai Rabb, mempunyai Tuhan, mempunyai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar supaya kita memberi makan kepada fakir miskin untuk kita ini dinaikkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita memberi kepada orang-orang yang memerlukan supaya kita dapat pahala, supaya darjat kita dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hasyah, yakni Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya yang tidak memerlukan. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya yang tidak memerlukan, tidak berhajat kepada mana-mana manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wala yata'atta an tartaqi. Dan kita juga tak patut untuk kita memberikan duit itu dengan niat, katalah niat kita itu untuk dinaikkan darjat kita, diampunkan dosa kita, untuk ditunaikan segala hajat kita dengan kita membantu orang lain. Tapi kita bantu orang lain dengan duit yang haram. Kif? Yang ni tak masuk akal. Tak masuk akal untuk kita bantu orang lain dengan duit yang kita dapat daripada perkara yang syubhat ataupun daripada yang haram. La ilaha illallah. Maka ini antara perkara-perkara, iaitu mulut ini perlu dijaga daripada mengucapkan daripada perkara-perkara yang haram, dan juga jangan sampai perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara syubhat itu masuk ke dalam mulut kita, yang mana kesannya lebih teruk kepada hati daripada mengucapkan daripada perkara-perkara yang haram. Naam. Kemudian ada satu lagi perbahasan. Kita sebutkan tadi perkara-perkara yang mendatangkan kotoran kepada hati ni ada dua jenis. Satu yang boleh nampak, satu yang boleh nampak, satu yang tak boleh nampak. Yang tak boleh nampak ni yang perlu kita berikan perhatian lebih daripada perkara yang boleh nampak. Walaupun perkara yang boleh nampak tu pun dah agak susah sebenarnya kita nak beri perhatian kepadanya, akan tetapi yang tak boleh nampak ni lebih susah. Yang mana orang-orang alim mengatakan apakah ianya? Ianya adalah khawatir. Yang kita sebutkan tadi, para ahli suluk mestilah bersungguh-sungguh menjaga hatinya daripada penyakit waswas, angan-angan dan lintasan yang meragukan. Maka perkara yang masuk ke dalam hati ini yang kita tak nampak, itu adalah lintasan-lintasan fikiran, ma yakhtur ala qalbi, yang terdetik di dalam hati kita. Setiap ketaatan yang kita lakukan ataupun setiap ketaatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan bermula daripada lintasan fikiran. Qatara fi qalbika ta'ah fa'alta ta'ah. Terdetik untuk melakukan ketaatan dan kita menjawab detikan tersebut, maka kita akan melakukan ketaatan. Setiap maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala juga bermula daripada detikan fikiran. Sama ada dosa besar waliyadzubillah ataupun kekufuran waliyadzubillah tabaraka wa taala, perkara-perkara iaitu memusnahkan kehidupan manusia, memusnahkan hadarah, iaitu ketamadunan yang dibina oleh manusia, ataupun memudaratkan manusia daripada pelbagai jenis perkara. Itu semua merupakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kegelapan dalam hati manusia. Semuanya bermula daripada detikan fikiran. Naam. Al-khatir khatara fil qulub fastajabu li hadhil khawatir. Yang terdetik untuk lakukan perkara yang buruk, kemudian kita taat ataupun kita ikut daripada bisikan ataupun detikan dalam hati kita, maka berlakulah perkara-perkara yang buruk yang kita lihat di atas muka bumi ini, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Naam. Maka detikan ataupun bisikan, lintasan-lintasan yang meragukan ini ataupun lintasan-lintasan yang masuk ke dalam hati seseorang ini, ada 4 sumber. Ada 4 sumber dari mana lintasan ini masuk. Yang pertama adalah nafsu. Yang pertama adalah nafsu, yang mana ulama mengatakan hawa nafsu. Nafsu kita nak itu, sebagai contoh, kita tengah berpuasa,
kemudian kita sedang puasa di bulan Ramadan, datang hari yang sangat panas, nampak air sejuk, terdetik dalam fikiran kita untuk minum. Siapa yang bisik? Yang bisik nak minum air sejuk tu adalah hawa nafsu kita. Minan nafs, kehendak nafsu. Kita melihat seorang manusia marah-marah kita ataupun melakukan keburukan, menghina kita, merendahkan diri kita, kita jadi marah, nak pukul dia. Sebab apa? Sebab dia tak jaga mulut dia. Maka itu kehendak daripada hawa nafsu. Yang kita jadi marah, nafsu kita marah, maka ingin membela daripada diri kita sehingga kita ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu merupakan kehendak hawa nafsu ataupun bisikan yang datang daripada hawa nafsu. Yang kedua, datangnya daripada asyaitan. Yang mana dalam hadis ataupun disebutkan dalam riwayat, inna syaitan la yaltaqimu qalba ibni Adam. Syaitan itu meletakkan dia punya Allahumma salli ala Muhammad, macam dia ada hidung dia yang panjang tu macam belalai yang tajam, diletakkan dekat hati manusia. Jadi bila manusia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bisikkan, akan dicucuk dalam hati manusia itu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila manusia itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan yabta'id, akan menjauhkan diri daripada manusia. Maka sekarang ni kita tahu ada dua sumber lintasan fikiran. Yang pertama tadi adalah hawa nafsu, yang kedua adalah bisikan syaitan ataupun dipanggil waswasatus syaitan, min syarril waswasil khannas. Kemudian ada dua lagi, kita sebutkan tadi ada 4 sumber lintasan fikiran. Dua tadi daripada hawa nafsu ataupun daripada perkara-perkara yang rendah, yang lemah. Yang lagi dua ni perkara yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Yang dua ni hina, yang dua ni lebih mulia dan lebih tinggi. Apa itu? Yang ketiga adalah al-malak, bisikan daripada malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang maknanya lebih kurang, annal malak yuqbil ala qalbil mu'min. Sesungguhnya malaikat itu akan mendekati daripada hati seorang mukmin itu dan akan memberikan dia semangat, akan menganjurkan, akan berbisik kepada orang mukmin tersebut untuk melakukan kebaikan, dan dia akan memperhiasi daripada kebaikan tersebut, iaitu mengatakan bahawa kalau kamu buat ni, kamu dapat ni, Masya Allah, ni perkara yang bagus dan sebagainya, sehingga datang semangat untuk melakukan perkara yang baik. Wabil aks, dan sebaliknya syaitan, seperti yang kita sebutkan tadi, dia akan datang kepada hati manusia untuk mengajaknya untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian akan menghiasi daripada perkara yang dilarang. Dia kata, kalau kamu buat ni, kamu dapat ni, kalau buat ni best, kalau buat ni seronok dan sebagainya, mendatangkan keseronokan kepada hawa nafsu dan sebagainya, sehingga kalau dia mengikuti daripada bisikan syaitan tadi, maka dia akan melakukan dosa, dan itu yang kebiasaannya terjadi. Dan kalau dia mengikuti daripada bisikan malaikat, maka dia akan melakukan ketaatan. Wahadal khatir minal malak yusamma lammatul malak, dan bisikan daripada syaitan ini dipanggil lammah. Bisikan daripada syaitan ini dipanggil lammah. Jadi sekarang ni dah ada 3. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua waswasatus syaitan, yang ketiga itu lammatul malak. La ilaha illallah. Jadi apa tugas lammatul malak? Apa tugas bisikan syaitan ni? Apakah tugas bisikan malaikat? Malaikat ni macam kawan yang baik. Malaikat ni jadi macam kawan yang baik yang sentiasa memberi nasihat kepada manusia. Jadi bila datang nasihat daripada malaikat ni, dia akan mengatakan, buat ni bagus, Masya Allah, kamu akan dapat ni dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar cakap malaikat, maka sebab tu kadang-kadang bila datang bisikan yang baik tu, kita terus cepat-cepat lakukan. Sebab takut-takut lepas bisikan malaikat tu datang pula bisikan yang lain. Kalau kita lambat-lambat, jadi end up kita tak jadi nak buat benda yang baik tersebut sebab kita melengah-lengahkannya. Kemudian sumber yang keempat daripada lintasan fikiran ini adalah datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan sesuatu perkara ini, sesuatu kehendak, sesuatu keinginan di dalam hati manusia itu untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita nak, kalau be technical, yang pertama tadi hawa nafsu, waswasatus syaitan, lammatul malak, ini semuanya pada hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ujian
sebagai satu pemberian, sebagai satu peperiksaan ataupun sesuatu anugerah untuk seseorang. Akan tetapi ada lintasan fikiran yang ianya memang datang directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati orang yang beriman, yang dinamakan sebagai ilham. Fa'alhamaha, seperti yang disebutkan di dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka akan diilhamkan kepada nafsu ini keburukannya dan ketakwaannya. Maka ilham yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang kebaikan yang datang, bisikan, lintasan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini dinamakan sebagai ilham. Maka ini merupakan 4 sumber utama yang akan masuk ke dalam hati kita yang tidak dapat dilihat. Perkara-perkara yang dimasukkan ke dalam hati kita ini tanpa kita sedari ataupun tanpa kita lihat. Dan lintasan ini sangat banyak berlaku ke atas diri seseorang itu siang dan malam. Dan ianya bukan hanya kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah sahaja, bahkan lintasan ini dicampakkan kepada setiap manusia yang berada di atas muka bumi ini. Dan kalau kita cuba untuk nak kira berapa banyak lintasan yang ada di dalam fikiran kita dalam sehari dan semalam, maka kita tidak akan mampu untuk kira. 1 minit kita, 1 saat kita kata aku lapar, 1 saat kata aku nak pergi buat ni, 1 saat aku ada kerja yang tertunggak, aku nak kena jumpa orang tersebut, aku nak kena prepare untuk esok hari. Ada banyak perkara lintasan yang datang dalam fikiran ataupun hati kita ini dalam sehari semalam, sehingga kalau kita nak kira tak mampu. Dalam setiap saat tu ada je lintasan-lintasan ataupun bisikan-bisikan yang datang di dalam hati kita. La ilaha illallah. Sehingga sebahagian ulama mengatakan bahawa, ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa setiap hari dalam satu hari semalam, iaitu lintasan yang terdetik dalam fikiran seseorang itu ada kurang lebih 70,000 lintasan fikiran, yang mana datang daripada 4 sumber ini, sama ada daripada hawa nafsu, ataupun daripada bisikan syaitan, ataupun daripada nasihat malaikat, ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana akhirnya lintasan-lintasan yang banyak ini terbahagi kepada 2 je, sama ada terlintas perkara yang baik ataupun terlintas untuk melakukan perkara yang buruk, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka tugas kita sebagai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengetahui, untuk membezakan mana lintasan yang baik, sehingga kita dapat beri perhatian kepada perkara tersebut dan dapat mengikuti daripada apa yang dianjurkan daripada lintasan tersebut, kerana perkara-perkara ini akan membantu kita untuk memahami, untuk mendapat idea cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat pada pengajian yang lalu, kita ada sebutkan bahawa hati ini dia ada 2 tugas utama. Hati ini mempunyai 2 tugas utama, satu untuk memahami dan satu untuk membuat keputusan ataupun berkehendak. Hati ini dia tugas dia 2 je. Dia memahami sesuatu perkara. Apabila dia faham ataupun dia tahu satu perkara, maka dia akan berkehendak untuk melakukan perkara sesuai dengan apa yang dia fahami atau diketahui. Kita tahu kita lapar, maka kita akan nak makan. Kita tahu kita ni perlu untuk nak menjalankan tugas, maka kita tahu kita akan buat persiapan. Kita tahu kita ini banyak kekurangan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita ni hamba yang berdosa, maka disebabkan pengetahuan itu, kita akan buat keputusan untuk memperbaiki keadaan kita. Kita buat keputusan untuk menambahkan ilmu kita sehingga amal ibadah kita, muamalah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi baik. Maka pengetahuan ataupun kefahaman yang ada di dalam hati ini akan menyebabkan seseorang itu membuat sesuatu keputusan. Wa hakadha wal khawatir allati ta'ti min qabilil khair tuwasi' idrakatil qalb lil khair. Maka bisikan-bisikan yang datang ke dalam hati manusia itu daripada perkara-perkara yang baik akan memberikan kefahaman yang lebih luas kepada hati bagaimana untuk melakukan ketaatan. Begitu juga bila dah ada kefahaman di dalam hati untuk melakukan kebaikan, bila dah ada idea macam mana nak melakukan kebaikan, barulah hati itu akan berkehendak untuk melakukan kebaikan. Dan begitu juga sama, yang ini bisikan-bisikan yang buruk itu akan
kalau diikuti, maka akan memberikan idea yang baru kepada hati bagaimana nak melakukan kejahatan ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wali'adzubillah, kalau dilayan, dibiarkan perkara-perkara buruk ini masuk ke dalam hati, maka hati itu akan berkehendak untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak menghalang perkara buruk itu datang kepada hati, kalau kita tidak mengubati hati yang telah masuk ke dalamnya keburukan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga hati kita ini daripada dimasuki, ataupun kita tidak halang hati kita ini daripada dimasuki daripada perkara-perkara yang kotor dan buruk, maka wal'iyadzubillah dia akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting untuk kita mengetahui bagaimana nak membezakan daripada idea ataupun lintasan-lintasan fikiran yang baik dengan lintasan-lintasan fikiran yang buruk. La yata'atta an tasir ila Allah wa an tamur alayka ayyam wal lail qalb sah maftuha. Dan tidak orang yang berkehendak untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh jadikan hati dia ni tempat pembuangan sampah seperti kita sebutkan tadi, ataupun tidak boleh dijadikan hati ini sebagai satu pesta. Apa-apa nak datang, apa-apa yang nak masuk, siapa-siapa yang nak masuk boleh masuk ke dalam hati tersebut. Orang baik datang bagi nasihat, yallah ahlan wa sahlan, bagus, dia jemput masuk ke dalam hati dia. Ahlan wa sahlan, orang yang kurang baik cakap benda-benda yang nonsense, cakap benda-benda yang tak betul, cakap benda-benda yang menggelapkan hati pun dia cakap ahlan wa sahlan, ni kawan aku juga, kawan lama aku, layankan, ahlan wa sahlan. Benda yang baik pun dimasukkan ke dalam hati, benda yang buruk pun dimasukkan dalam hati, sehingga hati dia ni jadi cacar marba ataupun jadi macam rojak, maka tidak akan ke mana. Maksudnya perjalanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terbantut, tidak akan dapat dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang dipenuhi dengan pelbagai macam ragam, pelbagai macam manikam. La ilaha illallah. Maka hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui apakah perbezaan ataupun bagaimana nak membezakan antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik, sehingga kita dapat mengawal daripada pintu hati kita ini tidak dimasukkan ke dalamnya kecuali perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara yang dapat menerangkan hati ini sehingga dapat berkembang kefahamannya terhadap agama. Dan apabila berkembang kefahamannya, bertambah kefahamannya terhadap agama, maka akan datang kehendak dan keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih perbahasan untuk hari ini terkait dengan pertamanya, kenapa kita perlu jaga hati, kerana hati itu merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebutkan bahawa hati ini ada dua perkara yang masuk ke dalamnya, ada dua pintu, satu pintu yang dapat dilihat, satu pintu yang tak dapat dilihat. Pintu yang dapat dilihat yang jelas adalah mata, telinga dan mulut, dan kita sebutkan dan perkara yang tak dapat dilihat ini adalah lintasan fikiran yang masuk, yang mana lintasan fikiran ini terbahagi kepada 4 sumbernya. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah bisikan syaitan, yang ketiga adalah bisikan malaikat, dan yang keempat adalah ilham yang dicampakkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati seorang mukmin. Maka insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan bahaskan lagi lebih lanjut tentang lintasan fikiran dan bagaimana nak membezakan di antara perkara yang baik, lintasan yang baik dengan lintasan yang buruk, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan kita dengan apa yang diperdengarkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan dan taufik untuk mengamalkan daripada apa-apa yang baik yang diperdengarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam, dijadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Keadaan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadini kullina salih jami' akhiratud dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar.
Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami syurafa wa ala as-sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.